Bab bilakah orang yang berihram itu berhenti bertalbiyah, memotong talbiyahnya ataupun berhenti daripada bertalbiyah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah sehingga beliau melontar jamrah al-Aqabah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, katanya kami berangkat pada waktu pagi dari Mina ke Arafat. Ada di antara kami yang bertalbiyah dan ada pula yang bertakbir. Babun mata yaqta'u al-mu'tamir at-talbiyah. Bab bilakah orang yang melakukan umrah itu berhenti bertalbiyah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya orang yang melakukan umrah bertalbiyah sehingga dia beristilam Hajar al-Aswad. Qala Abu Dawud, Abdul Malik bin Abi Sulaiman meriwayatkannya, dan Hammam meriwayatkan daripada Atha daripada Ibn Abbas secara mauquf. Babul muhrim yu'addib ghulamahu. Ini bab orang yang berihram yu'addib ghulamahu, boleh mendisiplinkan hambanya. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayahnya, daripada Asma binti Abi Bakar, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji, sehingga apabila kami berada di Arj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, kami juga berhenti. Aisyah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya duduk di samping ayah saya. Wa kan zimalatu Abi Bakar, barang-barang Abu Bakar dan barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta yang sama, bersama dengan seorang hamba kepunyaan Abu Bakar. Abu Bakar menunggu dengan memerhatikannya. Tiba-tiba ia muncul, hamba dia, dalam keadaan tidak ada untanya bersamanya, tak ada. Abu Bakar bertanya, aina ba'iruka, mana unta kamu? Qala adlaltuhu al-barihah, saya telah kehilangannya kemarin. Qala, kata perawi, faqala Abu Bakar Abu Bakar pun berkata, seekor unta sahaja pun kamu telah hilangkan. Qala, perawi berkata, fatafiqa yadribuhu, dia pun mula memukul hambanya itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum saja. Wa yaqul, sambil beliau berkata, sambil baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tengok kepada muhrim ini apa yang dilakukannya. Ibnu Abi Rizmah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan daripada kata-katanya, yakni tidak berkata lebih daripada unzuru ila hadzal muhrim, tengok kepada muhrim ini, orang yang berihram ini, apa dia lakukan, sambil baginda tersenyum. Babur rajul yuhrimu fi thiyabihi. Ini bab orang yang berihram dengan menggunakan pakaiannya. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah, daripada ayahnya, yakni Ya'la, bahawa ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Ja'ranah. Pada orang itu ada kesan khalu, wangian, sejenis wangian.
Au qala, atau perawi berkata ada kesan kuning, wangian. Wa alaihi jubbah, dan dia memakai jubah orang itu. Katanya, wahai Rasulullah, apa kamu nak suruh saya lakukan dalam umrah saya ini? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berhenti penurunan wahyu itu, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina as-sa'il, di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? Bila orang itu mari, dia kata, ighsil anka athar al-khaluq, basuh daripada tubuhmu itu kesan khaluq, wangian tadi. Au qala, ataupun baginda berkata, ini syak perawi, kesan kuning, warna kuning, kerana wangian tadi. Wakhla' al-jubba anka, dan pecah jubah itu daripada tubuhmu. Wasna' fi umratik ma sana'ta fi hajjatik, lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la lagi daripada ayahnya kisah tadi. Katanya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ikhla' jubbatak, pecah atau tanggalkan jubahmu itu. Orang itu pun memecahnya dari kepalanya, yani dari atas lah, ke atas pecah. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis itu seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah daripada Ibni Ya'la, yang Safwan tadi, Ibni Ya'la bin Munyah daripada ayahnya. Hadis tadi di dalamnya dia ada berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memecah baju itu segera, wa yaghtasila, dan mandi 2 kali ataupun 3 kali. Sebenarnya dia guna perkataan yaghtasil itu sebab asal makna dia mandi, tetapi di sini dengan makna basuh, basuh 2 kali ataupun 3 kali. Wasaqal hadis, dan perawi menyebutkan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la bin Umayyah daripada ayahnya bahawa ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Ji'rana. Dia sudah pun berihram untuk mengerjakan umrah. Dia pakai baju, dia pakai jubah. Wa huwa musaffirun lihyatahu wa ra'sah. Dia juga telah menguningkan janggut dan kepalanya. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya seperti tadilah. Kita tengok semula. Ini ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itulah diucapkan semasa mula-mula nak buat kerja haji ataupun umrah. Di sini maksudnya dia buat suku ni untuk haji. Sampai ke bila, sampai ke mana nak terus bertalbiyah dan berihlal itu, sampai ke mana? Itu tajuknya. Dia nak cerita hak dia lah, hak terakhir dia. Sampai situ berhenti lah talbiyah. Bilakah orang yang mengerjakan haji berhenti mengucapkan talbiyah ataupun bertalbiyah? Berdasarkan riwayat Fadl bin Abbas ini daripada Ibni Abbas, daripada Fadl bin Abbas, ini adik-beradik dia lah, ambil daripada abang dia. Ibnu Abbas ambil daripada Fadl, abang dia. Fadl bin Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labba, bertalbiyah, sehingga baginda melontar jamratul aqabah. Ini bila melontar itu, habis melontar ke ataupun sebelum melontar itu ada 2 pendapat. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan sebelum melontar lagi. Bila nak melontar tu, sebelum tu berhenti
Itu ada dua pendapat di situ. Bila dia nak melontar, dia pun qata'a, berhenti. Lepas tu dia petik, kalau dalam syarah ni Badlul Majhud ini, dia petik daripada apa ni, Syaukani. Ada sebut Syaukani berkata, qauluhu hatta rama jamratal aqabah fihi dalilun ala anna at-talbiyah tastamir ila ramy jamratil aqabah wa ilayhi dhahab al-jumhur. Hadis ini menunjukkan bahawa talbiyah itu berterusan hingga kepada melontar jamrah al-aqabah. Inilah pendapat jumhur. Sekatwil wa qala ta'ifatun, satu golongan ulama yang lain berpendapat muhrim berhenti bertalbiyah idza dakhala al-haram, bila dia nak masuk tanah haram. Situ. Ini adalah mazhab Ibnu Umar. Tetapi apabila dia nak keluar daripada Mekah ke Arafah, dia ulas semula talbiyah. Semula bertalbiyah pula lah. Ini pendapat yang kedua. Wa qala ta'ifatun, pendapat yang ketiga pula, yaqta'uha idza raha ila al-mawqif, berarti apabila dia berangkat ke mawqif, maksudnya tempat wukuf, yakni ke Arafah tu. Bila nak berangkat ke sana, berhenti. Rawahu Ibnu al-Munzir wa Sa'id bin Mansur bi asanid sahihah an Aisyah wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Ali. Ini adalah pendapat Malik, tetapi dia kaitkan, dia sebutkan bila pada hari Arafah tu, apabila gelincir matahari pada hari Arafah, mengikut Imam Maliknya, baru berhenti. Baru berhenti di situ. Ini juga pendapat Al-Auza'i, Al-Laits, dan dinukilkan daripada Hasan Basri, lagu tu juga seperti itu juga, apabila sampai situ. Tetapi Hasan Basri berkata, idza shallal ghada yaum Arafah, yani bila semaya subuh, semaya subuh pada hari Arafah, berhenti. Lepas tu orang hak kata talbiyah ni berhenti bila nak melontar itu, bila nak melontar kau selepas melontar. Tu ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan bila nak melontar, sebelum lah. Tapi ada yang mengatakan siapa habis melontar. Tu ada khilaf pula antara mereka hak kata talbiyah sampai kau melontar tu. Ini dia sebut, wa ikhtalafa al-awwalun hal yaqta'u at-talbiyah ma'a ramy awwal hasatin aw 'inda tamam ar-ramy. Siapa habis melontar tu kau mula-mula masa nak melontar. Fa dhahaba jumhuruhum ila al-awwal. Jumhur ulama mengatakan hak yang pertama, sebelum melontar lagi lah. Itu yang pertama. Hak yang kedua, siapa habis melontar, itu pendapat Ahmad wa ba'd ashabi Syafi'i, dan pendapat sesetengah tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Hak ni dia pegang dengan hak mana? Dia pegang dengan hak ni, antara dalil mereka ni. Wa yadullu lahum ma rawa Ibnu Khuzaimah min tariq Ja'far ibn Muhammad an Abi an Ali ibn al-Husain an Ibn Abbas an al-Fadl. Riwayat Fadl juga, riwayat Fadl seperti inilah. Dia kata, Fadl kata, afattum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafat, saya berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Arafat. Falam yazal yulabbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hatta rama jamratal aqabah, sehingga beliau selesai. Kita kena terjemah gitu, sehingga beliau selesai melontar jamrah aqabah. Wa yukabbiru ma'a kulli hasatin, beliau bertakbir setiap kali melontar, Allahu akbar, takbir. Thumma qata'a at-talbiyah ma'a akhir hasatin. Lepas pada tu Nabi SAW berhenti bertalbiyah bersama dengan lontaran yang terakhir, melontar. Qala Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah berkata hadis ini sahih mufassir lima ubhima fi riwayat al-ukhra. Hadis ini menjelaskan mana-mana yang mubham,